أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-87, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang bermaksud, dan apabila kepada kamu diberikan suatu hadiah yang penuh dengan kebaikan, maka balaslah dengan yang lebih baik daripada itu, atau sekurang-kurangnya kembalikanlah yang serupa dengan itu. Sesungguhnya Allah Maha menghisab segala sesuatu. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahawa apabila kita menerima sesuatu, maka kita hendaklah mengembalikan sesuatu itu serupa dengan apa yang kita terima ataupun lebih baik daripada apa yang kita terima. Dengan kata lain, bahawa tidak cukup kita membalas ataupun melakukan sesuatu itu sekadar apa yang difardukan, malah kita dituntut juga untuk melakukan lebih daripada itu, yang merupakan nafal daripada pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan kita. Sebab itulah kalau kita melihat Huzur apabila beliau datang untuk memberikan khutbah, beliau selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita notekan tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Perkara ini ditanyakan oleh salah seorang anggota jemaat kepada Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimahullah ta'ala juga. Beliau juga melakukan seperti yang sama, iaitu beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Huzur tak mengucapkan penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jadi orang tu bertanya kepada Huzur. Jadi Huzur menjawab bahawa sebenarnya saya memberikan peluang kepada anda untuk membalas lebih baik daripada apa yang saya ucapkan. Kerana Huzur mengucapkan salam lebih dulu pada kita, pastinya dah mendapat pahala yang besar. Tapi Huzur nak supaya kita juga mendapat pahala yang lebih daripada ucapan yang Huzur berikan. Sebab itulah apabila kita nak menjawab, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Jadi ini yang Huzur beritahukan kepada anggota jemaat itu yang bertanya soalan itu, kenapa Huzur selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sahaja? Kenapa tak habiskan? Huzur bersabda bahawa sebenarnya saya memberikan peluang kepada anda semua untuk mendapat pahala yang lebih dengan menjawab salam saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mengajarkan kepada kita semua, sesuatu perkara, perbuatan yang kita lakukan itu tidak cukup sekadar apa yang difardukan, tetapi dituntut juga untuk melakukan yang lebih daripada itu. Nafal-nafal yang dituntut, seperti mana di dalam solat juga. Kita ada solat fardu, kita ada juga dituntut untuk melakukan solat-solat nafal. Seperti mana di dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahawa amalan yang paling pertama yang akan dihisab ataupun yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti adalah solat seseorang itu. Kalau solatnya
baik dan teratur, maka berjayalah dia. Penghisabannya itu akan memperolehi kejayaan. Tetapi kalau ada kekurangan di dalam timbangan solatnya itu, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam keadaan yang merugikan. Namun begitu, Allah Ta'ala masih juga memberikan peluang. Diberitahukan kepada para malaikat, cuba periksa setiap hamba aku itu, apakah dia ada melakukan solat-solat nafal ni. Kalau dia ada melakukan nafal, maka solat nafalnya itu akan menutupi segala kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam solat fardunya. Jadi ini pun memberitahukan kepada kita semua bahawa bukan kita dituntut hanya sekadar melakukan perkara-perkara yang fardu, tetapi juga kita dituntut dan diajar oleh Rasulullah SAW untuk melakukan perkara-perkara yang nafal. Ini sesuai dengan ayat yang saya tilawatkan tadi dari surah An-Nisa, bahawa apabila kamu menerima sesuatu yang baik, maka kamu kembalikan yang sama ataupun yang lebih baik daripada itu. Maksudnya kita memberikan yang lebih apa yang dah kita terima. Jadi ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan di dalam bulan puasa ini juga, di dalam kita melaksanakan ibadat puasa kita, bukan kita hanya sekadar melakukan ibadat puasa dengan menahan lapar dan bahagia saja. Tidak. Malah kita juga dituntut untuk melakukan perkara-perkara nafal yang lebih daripada itu. Solat-solat nafal seperti mana kita dah melakukan solat tarawih tadi. Itu tak mengapa kalau orang tak melakukan pun tak berdosa. Tetapi kita melakukan lebih. Orang-orang yang melakukan solat tarawih, dia akan dapat pahala yang lebih. Bukan sekadar dia melakukan solat 5 waktu saja, bukan sekadar mereka melakukan ibadat puasa saja, tetapi ditambah dengan solat tarawih, kemudian solat tahajud lagi. Jadi dituntut, di samping kita melakukan ibadat-ibadat fardu, kita juga dituntut untuk melakukan ibadat-ibadat nafal ini supaya dapat menutupi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam amalan-amalan yang fardu yang sepatutnya kita lakukan. Jadi sebab itulah tadi pun saya berikan contoh bagaimana Huzur menjawab orang itu. Orang itu bertanya, kenapa cukup sekadar Assalamualaikum warahmatullahi, kenapa tak habiskan? Sebenarnya Huzur nak memberikan peluang kepada kita yang menjawab itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Apabila kamu terima satu hadiah yang baik, kamu kembalikan yang serupa dengan itu ataupun yang lebih daripada itu. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan fadilat-fadilat nafal. Jadi puasa itu merupakan satu kewajipan, tapi di samping itu kita juga dituntut untuk melakukan perkara-perkara yang nafal. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lihat ya tuan, perkara yang nafal yang kita lakukan ini boleh membuatkan Allah Ta'ala itu meninggikan darjat kita kepada satu darjat yang sangat terpuji di sisi Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam maka tahajudlah engkau dengan membacanya, itu Al-Quran, suatu ibadah tambahan bagi engkau. Nafal itu suatu ibadah tambahan. Ataupun lebih daripada itu, ada lagi pengertian-pengertian yang lain. Tapi di sini diterangkan bahawa ianya merupakan satu ibadah tambahan bagi kamu. Semoga Tuhan engkau akan mengangkat engkau ke darjat yang terpuji. Dengan kita melakukan nafal, itu solat tahajud itu, pekerjaan-pekerjaan yang nafal itu, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita sampai ke darjat ataupun tempat yang terpuji. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku meraih kedekatan denganku melalui ibadah-ibadah nafal, sehingga aku pun mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, itu apabila Allah mencintai kita, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, aku menjadi matanya yang dengannya dia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan.
Ini hadis diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Jadi ini satu lagi kelebihan bagi orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara ataupun ibadat-ibadat nafal, di mana apabila kita melakukan ibadat-ibadat nafal itu, kita akan meraih kecintaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mencintai kita, dan Allah Ta'ala akan menjadi mata kita yang dengannya dia melihat, dan sebagainya tadi, seperti mana yang diterangkan, yang mana Allah Ta'ala menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku itu Allah Ta'ala menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jadi dengan kata lain, perbuatan kita, penglihatan kita, langkah-langkah kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita melaksanakan amalan-amalan nafal ini. Dan apabila kita dah terpelihara, Allah Ta'ala dah memelihara kita, segala perbuatan kita, percakapan kita, penglihatan kita, langkah-langkah kita, maka pastinya Allah Ta'ala akan mengangkat kita ke satu darjat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, orang-orang beranggapan bahawa ibadah nafal itu hanya solat nafal. Tidak, bukanlah demikian. Setiap perbuatan ada nafalnya. Seseorang yang membayar zakat, kadang-kala selain itu pun dia berikan. Ada yang berpuasa di bulan Ramadan, selain dari itu pun dia berpuasa di hari-hari yang lain. Ada yang berhutang, ketika mengembalikan hutang itu dia membayar dengan lebih. Jadi bukan kalau dia pinjam RM100, dia bukan hanya sekadar bayar RM100, dia lebihkan RM110. Itu nafal dia. Jadi nafal bukan sekadar solat nafal saja, tidak. Segala perbuatan yang baik itu yang kita lakukan, yang kita lebihkan daripada apa yang sepatutnya, itu merupakan nafal yang kita lakukan. Natijahnya Allah Ta'ala berfirman, lalu aku menjadi penglihatan bagi hamba mukmin seperti itu, yakni apa yang menjadi keinginanku, itu yang dipandang olehnya. Jadi dengan perantaraan nafal, seseorang itu dapat meraih darjat yang tinggi dan kedekatan dengannya, sehinggakan mereka termasuk dalam kalangan wali-wali Allah. Solat di waktu malam Rasulullah SAW sangat panjang. Kita dah mendengar, kita tahu macam mana Rasulullah SAW mengerjakan solat malam beliau, solat tahajud beliau, sehinggakan kaki beliau bengkak kerana panjangnya beliau melawatkan ayat suci Al-Quran di dalam solat beliau. Beliau sangat suka membaca surah-surah yang panjang. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang keadaan solat tahajud Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya tidak solat lebih dari 11 rakaat. 8 rakaat tahajud, 3 solat witir. Dia tak lebih. Bukan seperti mana mereka di luar sana mengatakan ada 21 rakaat. Ini hadis diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya tidak solat lebih dari 11 rakaat. Namun solatnya begitu panjang dan begitu indah. Jangan tanya betapa panjang dan indahnya solat tersebut. yakni aku tidak ada ungkapan yang dapat menggambarkan kecantikan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis Al-Bukhari. Hazrat Mirzaddin Muhammad Sahib berkata, ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud SAW. Ketika itu saya masih kanak-kanak. Saya melihat Hazrat Masih Maud SAW biasanya segera masuk tidur selepas isyak. Jadi beliau tidak merayap sana sini, tak keluar sana sini ya. Lepas isyak beliau masuk tidur, dan beliau bangun kira sekitar pukul 1 pagi untuk mendirikan solat tahajud. Selepas itu beliau menilawatkan Al-Quran. Kemudian apabila azan subuh berkumandang, beliau solat sunat di rumah, lalu pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Jadi inilah amalan Hazrat Masih Maud SAW, di mana beliau tidur, masuk tidur lebih awal, kemudian beliau bangun lebih awal dan mengerjakan solat tahajud, kemudian melawatkan ayat suci Al-Quran. Kemudian bila tiba berkumandang azan subuh, beliau mengerjakan solat sunat di rumah, kemudian beliau pergi ke masjid untuk solat subuh berjemaah di masjid. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, anggota jemaat kita hendaklah membiasakan solat tahajud yang tidak dapat mendirikan banyak, cukuplah sekadar 2 rakaat, kerana dia pasti mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau sepatutnya
yang kebiasaan Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Masih Maud SAW mengerjakan solat tahajud 8 rakaat. Tetapi Hazrat Masih Maud SAW di sini bersabda bahawa yang tidak dapat mendirikan banyak, itu tak dapat mendirikan 8 rakaat, cukuplah sekadar 2 rakaat kerana dia pasti mendapat kesempatan untuk berdoa. Doa di waktu itu memberikan kesan yang khusus kerana ia terbit dari keperihan dan perasaan yang benar. Bangun di waktu itu saja menimbulkan satu kesungguhan di dalam hati yang dengannya menimbulkan keperihan dan kekusyukan di dalam berdoa. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasir Aziz menjelaskan sebuah hadis Tirmizi dengan bersabda, jika seseorang itu terdapat kekurangan dari segi ibadah fardunya, maka Allah Ta'ala akan berfirman, lihatlah, hamba-Ku juga ada melakukan ibadah-ibadah nafal. Jika ada nafalnya, maka penuhilah kekurangan fardu itu dengan ibadah-ibadah nafal tersebut. Begitu pula lah akan dinilai amalan-amalannya yang lain juga. Allah Ta'ala juga telah menarik perhatian berkenaan dengan ibadah dan pengorbanan secara tersirat. Itulah yang disebut sebagai ibadah nafal. Dia berfirman, dirikanlah ibadah-ibadah nafal, ia akan memenuhi segala kekurangan yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan menganggap enteng atau menganggap remeh perbuatan ada ataupun amalan-amalan nafal ini. Sebaiknya di samping kita mengerjakan amalan-amalan fardu, kita hendak jugalah menyertakan amalan-amalan nafal di dalam amalan-amalan kita. Kita tadi pun kita dah solat tarawih. Besok kalau siapa yang dapat bangun awal, kita kerjakan solat tahajud, kerana dengan perbuatan-perbuatan nafal ini ataupun amalan-amalan nafal ini, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita yang tinggi, yang terpuji di sisinya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di samping kita mengerjakan ibadat puasa kita, kita isi masa-masa kita itu dengan banyak berzikir ilahi. Itu juga merupakan perbuatan ataupun amalan-amalan nafal. Banyakkan melawatkan ayat-ayat suci Al-Quran, banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini semua akan menarik kasih sayang Allah Ta'ala. Dan pastinya apabila Allah Ta'ala dah mencintai kita, maka dia akan mengangkat kita ke darjat yang terpuji di sisinya. Mudah-mudahan dengan perbuatan ataupun amalan-amalan nafal ini, kita semua akan dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dan memberikan maghfirah daripada segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.